Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Kita bersama, kita berjumpa pada hari ini untuk seminar motivasi dan kecemerlangan SPM 2020. Dan mudah-mudahan saya harapkan semua dalam keadaan sihat walafiat. Dan tajuk yang akan kita bincangkan hari ini adalah persediaan diri anda menghadapi SPM 2020. Anda bersama dengan saya lebih kurang sejam dari Syuaibi Abisman daripada SMK Titingan Tawau. Saya merupakan seorang kaunselor terdaftar dan hari ini kita ingin berkongsi bagaimana persediaan yang harus pelajar-pelajar calon-calon SPM 2020 buat persiapan sebelum menghadapi peperiksaan. Dalam keadaan COVID sekarang ini, kita menghadapi dalam keadaan yang tidak cukup selesa, cabaran yang begitu besar sekali. Dalam keadaan dulu kita bersekolah, kemudian kita cuti panjang, bersekolah balik dan sekarang kita bercuti balik. Maksud bercuti adalah kita bercuti pergi ke sekolah. Tapi pembelajaran kita tak bercuti. Ada terus belajar. Dan hari ini bagaimana kita nak bincangkan tentang apakah cabaran, apakah tips yang harus anda lalui sebelum menghadapi SPM 2020. Terus sekali lagi, ceritakan tentang pengalaman saya sebagai seorang guru kaunseling sejak tahun 92 lagi sehingga sekarang saya menjadi guru kaunseling dan kita berhadapan dengan ramai pelajar. Kita buat kaunseling dengan pelajar untuk membantu pelajar. Di pendidikan pula, buat masa ini saya sedang belajar di peringkat PhD, lagi kaunseling juga di UC Putra Malaysia. Sebelum itu saya ajar pendidikan dengan kaunseling di UC dan sebelum itu bachelor pendidikan di bidang kaunseling. Semua latar belakang saya adalah bidang kaunseling. Cuba kita lihat bagaimana kehidupan kita yang begitu terbatas sekali. Kita bermula dengan bayi, kemudian kita jadi kanak-kanak, lama-lama kita seronok bermain. Daripada kita boleh duduk, merangkak, duduk, kita boleh berjalan. Dan peringkat ini adalah peringkat kita dah jadi kanak-kanak. Kita suka bermain, berkawan. Dan boleh peringkat remaja. Dan anda sekarang ini peringkat remaja, 5 tahun anda bersekolah. Dan dapat tidak cabaran utama adalah handphone. Gadget-gadget ini utama sekarang. Anda akan masuk ke alam dewasa yang anda akan bekerja. Maka SPM ini cukup penting sekali menentukan hal tuju anda. Daripada peringkat anda remaja ke peringkat alam dewasa. Anda berkejaya. Dan akhirnya peringkat menjadi orang tua dan tak positif lagi tunggu masanya. Tamat. Kehidupan kita cukup pantas sekali. Orang akan kata mungkin orang muda mati dulu. Orang tua mati dulu. Tak kisah siapa mati pun Allah berkuasa. Tapi yang penting dalam perjalanan kehidupan kita kena lalui peringkat demi peringkat. Okay. Baik, tengok peringkat. Kalau kita menjadi seorang yang dewasa, cuba lihat dalam peringkat penerokaan. Penerokaan inilah anda sekarang. Dari peringkat meneroka, mencari pekerjaan yang sesuai, membina kerjaya, dan akhirnya anda akan bekerja. Dan bila bekerja itu, anda akan stabil. Dan ketika umurnya 44 tahun, anda kekalkan sehingga pencing dan anda akan jadi penurunan. So, sekarang adalah peringkat anda adalah penerokaan. Dari peringkat belajar, nak menghadapi SPM, lepas SPM anda masuk ke mana, kemudian nak berkerjaya, nak peringkat kestabilan kerjaya, sehingga kita kerja yang stabil, kemudian kita akan menurun. Jadi peringkat anda akan lalui. Maka SPM itu kita lihat adalah penting untuk menuju hal tuju anda selepas ini. Kalau orang kata SPM, tak kisah, boleh kerja juga. Tapi sebenarnya, SPM ini adalah menunjukkan hal tuju anda ke mana, ke mana. Kalau anda aliran sains, cemerlang dalam sains, maka anda hal tuju kerjaya dalam bidang investigatif, bidang sains, buat eksperimen, kajian, bagi kedokteran, perubatan. Kalau anda contohnya
kejayaan anda terpisah masuk ke bidang sosial, maka bidang sosial anda berhadapan dengan manusia, bekerja dengan manusia. Kalau ada di peringkat awal bekerja di bidang kemahiran, maka ada bidang realistik. Okay. Jadi kalau kita lihat, ini adalah penting sekali menuju ke hala tuju. Dan yang penting dalam kehidupan kita, anda menjadi seorang yang berguna kepada orang. Jadi, cuba lihat itu. Baik, bayangkan diri anda ini. Nak kata seorang tak seorang lah. Anda lihat ini adalah sepokok. Bunga matahari. Sana adalah air. Sekarang ni berlaku musim kemarau yang kering. Rakan-rakan anda semua dah tewas. Ini bayangkan sekarang ada menghadapi kepada SPM. Berapa ramai kawan yang dah tewas. Maklumlah COVID, tewas dengan cabaran. Cabaran tu banyak dugaannya di rumah. Bayangkan di rumah. Gadget, handphone anda masalah utama. Sebelum belajar, tiba-tiba datang handphone. Angkat, halo. Tak pun, kita cek. Akibatnya, kita dah mulai masa yang lama. Tidak terganggu. Maka ini cabaran-cabaran yang kita nak bincang hari ini. Kalau anda dah jadi seorang yang cemerlang, cabaran ini kena kita lalui setelah anda tertewas. Kita belajar sekarang dalam keadaan COVID ini, pandemik baru ini, anda belajar dalam keadaan normal baru, tanpa ada guru, tanpa pengawasan, kita akan belajar di rumah. Maka kita mikir sekarang adalah cabaran anda sebagai pelajar, bagaimana kita nak belajar di rumah, kesiapan kita menghadapi satu-satu kita. Cuba lihat, memang cabaran. Kalau tadi, dalam keadaan yang panas, ada kawan tewas. Tapi kalau ada orang yang berjaya, anda akan berjuang. Walaupun sakit, tapi akhirnya anda akan menghasilkan kejayaan. Kemudian ke mana? Menuju ke tempat yang terbaik. Kalau pokok ni, dia pergi ke air. Dia berjuang sampai ke tingkat terakhir. Sampai menghadapi SPM. Dan di depan dia tahu, ada sedang menanti, ada kejayaan, kecemerlangan yang menunggu dia pada satu hari nanti dan seterusnya. Walaupun dia tahu dia akan mati, tapi dia sebarkan kebaikan. Nampak pokok mati, tapi dia sebarkan kebaikan demi dia spora pergi kepada tempat yang sesuai. Bayangkan diri anda pergi ke mana nanti? Satu hari nanti lepas SPM, anda ke mana? Lepas SPM, anda ke mana? Anda akan nak masuk universiti ataupun saya terhenti. Anda nak masuk tempat yang baik atau tempat tak baik. Segalanya terpulang kepada anda, ke mana hal itu anda. Tapi bermula usaha anda sekarang menentukan apa yang akan berlaku selepas SPM nanti. Nak pergi ke mana, pergi ke mana, kerja apa, nak membina kehidupan anda. SPM pada tuan, cukup penting sekali. Nampak? Bagaimana pokok tadi subuh. Begitulah anda sebarkan kebaikan, buat sesuatu. Kemudahan apa yang kita tekankan dalam video tadi adalah jadi seorang yang boleh memberi kebaikan kepada orang, bukan menyusahkan orang. Menyusahkan mak bapak. Jadi sendiri, apakah masalah kejayaan anda? Fikir masa depan anda. Banyak kejayaan hari ini dan semuanya bergantung kepada SPM. SPM adalah penentu hala tuju masa depan anda. Cuba lihat contoh. Bagaimana kita dah belajar 5 tahun di peringkat lepas UPSR. Yang 1, 2, 3, ambil kunci 3, peringkat 4, peringkat 5. Kita belajar sekejap. Bulan 3 dulu, cuti sekolah panjang. Kadang-kadang COVID berlaku. Sekolah balik sekejap. Dalam pada jarak-jarak kat sekolah, kita jarak sosial. Kena beratur panjang, pergi ke sisi basuh tangan, pergi ke dia tulis nama, beratur. Akhirnya, masuk dalam kelas, pasti dalam keadaan yang berehat pun, gila-gila, jarak, kita belajar pun, cikgu jauh, pakai benda baru. Dan lepas tu pula, cuti sekolah panjang. Lepas tu diubah lagi tan kebiasaan, diubah lagi. Kadang-kadang pandemik ini dalam keadaan norma baru ini,
tentulah anda berhadapan dengan kejutan. Tapi kita kena lalui juga. SPM tetap diambil. Walaupun baru-baru ini kita menghadapi periksaan, cuba SPM buat dekat rumah. Maka kita boleh tengok dekat Google, cari jawapan dekat rumah. Kawan tanya kawan, tanya keluarga. Maka tak ada fikiran sebenarnya. Kejujuran sangat penting sekali. Disiplinkan diri. Baiklah anda belajar 5 tahun, SPM inilah penentuan. Anda nak jadi apa satu hari nanti. Kalau SPM cemerlang, anda akan masuk matrikulasi. Kalau anda aliran sains, masuk matrikulasi aliran sains. Matrikulasi sains, fizik atau kimia atau biologi. Kita belajar, kita fokus kepada matrikulasi. Kita belajar sama ada setahun atau 2 tahun. Baik. Ataupun selepas SPM, ada layak masuk ke tingkatan 6. Ambil SPM. Okay. Ataupun ada boleh masuk ke diploma dengan syarat 5 kredit ke diploma. Ada yang masuk ke kurikulum swasta 3 kredit saja. Ada yang masuk ke asasi. Ada yang masuk ke kuliah swasta. Ada yang masuk sama pengajian lagi di bidang lain, kemahiran. Semua ini hala tujuannya bermula dari SPM. Kalau SPM kita gagal, boleh kita masuk, tapi ke tempat lain. Kalau bagus, tempat lain. Ada tempat tertentu yang per kelas saja bergantung kepada SPM yang kita dapat. Kalau bayangkan anda dapat semua A, maka tempat ni adalah yang terbaik yang disediakan. Ada bawah. Jadi bila dah SPM baik, kalau kita sampai SPM baik, maka kita akan dapat pelajaran yang terbaik, ijazah yang terbaik. Nak jadi seorang pegawai, mesti ijazah. Maka melaluinya, kita masuk matrikulasi setahun atau 2 tahun, kamu ambil ijazah. Bila keluar kita berkejaya, ijazah itu adalah kerja yang profesional. Kita berkejaya yang profesional. Sangat penting untuk anda sedar, SPM itu penting. Hal tujuan anda bergantung pada SPM sekarang. SPM bergantung pada apa yang anda buat sekarang untuk menghadapi SPM. Itu pulang pada anda. Anda bukan pegang button atau bel atau loceng yang bila kita tekan, tak bunyi, anda akan buat. Bertindak. Sekarang persoalannya, anda nak buat apa? Anda beri nilai. Di rumah anda nak main game atau belajar? Tekan main game. Maka anda main game kat rumah. Nak tidur ke nak belajar? Tidur. Maka anda ketidur, bangun lambat. Nak makan, nak belajar? Makan. Belajar tak? Tidur. Makan. Tak main game. Tak handphone. Tak jalan kawan. Tak laptop. Tak TV. Bila masa anda nak baca buku? Itulah cabaran anda. Kalau anda fikir kecemerlangan SPM ini sangat penting untuk masa depan anda, maka anda kena belajar dengan cemerlang. Kena pilih button yang terbaik, iaitu belajar di rumah. Hari ini tips kita adalah bagaimana anda nak belajar di rumah. Dan ada gangguan sekarang, apakah cabarannya? Baik. Untuk menghadapi SPM, sejauh mana anda dah bersedia? Bersediakah anda menghadapi SPM? Atau anda bersedia untuk gagal? Atau bersedia untuk berjaya? Anda yang menentukan. Kalau ada usaha hari ini yang cemerlang, maka insyaAllah anda dapat cemerlang. Tapi kalau usaha hari ini tak cemerlang, maka mustahil kita akan cemerlang. Usaha anda bergantung pada anda buat. Kalau matlamat anda nak dapat semua A, cuba tengok. Bukan senang nak dapat cemerlang, bukan senang nak dapat yang terbaik, maka anda perlu dapat semua A. Untuk dapat semua A, bukan mudah, bukan mustahil, tetapi boleh. Boleh kenapa? Orang ini usaha. Dekat mana? Belajar cara-cara belajar yang terbaik. InsyaAllah dalam siri akan datang, kita akan berkongsi bagaimana lagi tips belajar. Bagaimana menghadapi peperiksaan ini dalam keadaan situasi yang tak selesa, norma baru yang kita belajar lebih kepada tanpa guru. Anda belajar sekarang tanpa guru. Bersama dengan anda. Guna handphone, tapi kalau kawan-kawan semua, anda semua tidak ada internet, tidak ada handphone, macam mana nak berhubung dengan cikgu anda? Maka anda menggunakan buku. Kalau buku tak ada, nak menggunakan apa? Kalau kawan, boleh gunakan YouTube, boleh belajar daripada orang lain, boleh tanya kawan, boleh message, WhatsApp, video call. Tetapi kalau ada handphone pun tak ada, komputer tak ada, buku tak ada, nah lagilah bercabar. Bagaimana anda nak mengejar masalah anda untuk SPM?
Anda menentukan caranya, tapi yang terbaik. Matlamat perlu ada, perlu jelas. Untuk memotivasikan diri kita, matlamat kena ada. Apa tujuan Anda menghadapi SPM ni? Bila SPM mana? Bulan berapa? Kenapa? Ada orang tak tahu lagi. Bila SPM dapat lagi. Sedangkan tak lama ya. Kalau sebulan lagi lebih kurang. Baik. Subjek apa yang anda akan ambil? Dan apa sasarannya? Sasaran matlamat anda berapa A, berapa B, C, D dan setiap exam menentukan sekarang matlamat berapa. Kalau exam anda yang telah anda buat masa peringkat pertengahan tahun, peringkat akhir tahun, percubaan, latihan, anda boleh ukur lah kemampuan anda. Bahasa Melayu selalu dapat berapa, bahasa Inggeris berapa, agama berapa, sains atau fisika dan biologi berapa, tambahan berapa, dan subjek saya elektif lain yang anda ambil berapa anda selalu dapat. Itu matlamat anda ialah kalau selalu dapat B, maka letak matlamat A. Usaha. Kalau anda sampai dapat C, usaha dapat B. Kalau asyik gagal, usaha dapat C. Jangan gagal terus. Baik, kemudian tulis itu. 3 sebab utama anda nak percaya. Anda pun tahu kenapa nak percaya. Mungkin ada orang cakap, untuk matlamat mengejar cita-cita aku. Untuk menjadi seorang doktor. Matlamat. Yang kedua, untuk menghargai ibu bapa. Bapa yang banyak berkorban. Mereka dah bagi segalanya. Kasih sayang. Aku nak melahirkan perasaan aku gembira, berbakti kepada ibu bapa, memberikan sesuatu yang mereka rasa sesuatu. Seronok tak ibu bapa? Kalau masa mengambil SPM, kita dapat semua A, satu kampung dia cerita, dia seronok sangat. Tapi bayangkan kalau kita dapat semua G. Mau dia cerita dengan orang kampung, adalah nak okey saja. Tapi kalau kita dapat cemerlang, satu kampung dia cerita, orang tak tanya pun, kau tahu tak ada aku semua SPA dapat A, semua subjek dapat A. Kalau bapak-bapak yang anak bangga, dia bangga. Tapi kalau kita dapat usaha tak cemerlang, maka dia tak akan bangga dengan kita. Nampak? Jadi kita tahu kenapa kita nak berjaya, kita mesti ada sebab untuk kita berjaya. Okay, faham semua? Baik, kecemerlangan kita hari ini adalah kita ukur daripada apa yang kita buat sekarang, kita dah capai sekarang, untuk apa kita nak berjaya, ada yang menentukan kenapa anda perlu belajar itu. Baik. Terusnya lagi kita lihat. Kalau anda cemerlang melalui sistem, anda sedia industri cukup banyak sekali. Tak percaya pun anda boleh pergi ke politeknik, college community. Community tak perlu. Anda cuma lulus bahasa Melayu, lulus sejarah, dapat masuk college community. Politeknik dapat 5 kredit dapat masuk. Isi awam ada yang menamakan asasi di situ. Tapi kalau anda masuk matrikulasi, kemudian lepas tu peringkat ijazah masuk urusi awam. Ada juga kalau swasta. Kalau tujuan anda, bukan dari SPM anda. Bila anda masuk institusi tersebut, anda akan belajar dan bekerja dalam bidang yang anda ambil. Baik, cabaran belajar di rumah. Banyak betul cabaran. Cuba anda lihat. Cabaran pertama sekali adalah disiplin diri anda. Kedua, family, tempat belajar, cara belajar, internet, telefon. Kita satu-satu. Banyak sebenarnya cabaran. Di rumah, anda belajar adalah berhadapan dengan di rumah. Disiplin anda, bangun jam berapa. Jadual sangat penting sekali. Pukul berapa anda nak belajar, pukul berapa anda nak tidur, subjek apa yang anda nak belajar, cara belajar bagaimana. Sangat penting sekali disiplin dan jadual waktu kalau boleh lekat dekat bilik. Jadi berkaitan dengan nombor 3 tu. Sama juga lebih kurang, kita kena ada tempat belajar. Disiplinkan diri kita, ada tempat belajar, ada kemudahan yang kita nak ambil, buku-buku senang. Tapi cabarannya pada orang yang rumahnya sempit. Tinggal di bawah kolong, bawah rumah orang, sewa. Di situ tidur, di situ makan. Bayangkan nak belajar di mana, maka anda kena usahalah cari tempat belajar yang boleh anda belajar seronok. Tak kisahlah kalau tak ada meja pun, anda boleh belajar kat luar ke, di mana-mana tempat yang selesa. Tempat yang belajar yang baik adalah ada udara, segar, tak tersempit. Ada cahaya, taklah gelap sangat. Bila gelap, mendorong kita untuk tidur. Ya, bayangkan tak bising. Kalau bising, terganggu kita. Dan biasanya tempat tu biarlah keadaannya kemas, ceria. Ya. Baik, kemudian daripada segi family tadi tu, nombor 2. Kadang-kadang family ini merupakan
uh, kehidupan kita bersama dengan family. Kalau kita dekat rumah, mestilah mak kita tolong kita buat apa. Misalnya, adik-adik kadang-kadang tak ada kakak, mereka dengan bisingnya, menari, cakap kuat, kita terganggu, ajak kita main, adik-adik bertanya, terganggu. Itu biasalah gangguan-gangguan. Itu cabaran kita dengan family, dengan adik-beradik kita, tempat belajar kita, dengan disiplin diri kita sendiri yang tak teratur, tak ikut, belajar, tidur 24 jam. Lepas tidur, main game. Lepas game, tidur. Lepas tu makan, tidur. Belajar tidak. Disiplin diri cukup penting, kita kena belajar. Baik, cara belajar pula. Bagaimana kita belajar, kita ulang lagi. Apa subjek yang kita nak belajar? Bagaimana cara belajarnya? Maka itu cabarannya. Dan satu lagi yang terakhir sekali adalah itu handphone. Tengah belajar, cabarannya handphone. Kalau kita boleh belajar 1 jam, tapi kalau main handphone berjam-jam, kita boleh live IG kita, Facebook kita, kita boleh main TikTok, buat masak. Sekarang kalau boleh, masa anda belajar, cabarannya belajar, kita kena lalui disiplin diri, buat jadual tanpa biar keluarga nampak, ikut jadual tu, jadual harian kita. Itu kalau kita tengok, anda buat sendiri lah. Jadual waktu tu, okay? Ya, bayangkan, kalau kita tak berdisiplin, tak ikut jadual waktu, bagaimana kita nak disiplinkan sebagai seorang yang hebat. Nak hebatkan diri dulu. Nak hebat SPM, hebatkan diri dulu, disiplin dia cukup. Tak perlu orang kawal anda kawal diri anda sendiri. Jadual ikut. Harian, bangun pukul berapa? Subuh. Jaga solat subuh. Jaga solat zuhur. Asar, maghrib, isyak. Jadi kalau jaga solat, anda akan jaga kehidupan anda. Baiklah yang Muslim. Solat jangan tinggal. Baik, bila bangun subuh, apa yang tak dibuat? Jadual je tidak ada kelas. Online. Tak ada masa, kita belajar. Okay? Kemudian, waktu petang, kita ada masa belajar 2 jam. Kemudian, waktu malam, ada masa belajar 2 jam. Cukup masa kita jadual waktu. Kalau kita tak berdisiplin, maka masa tadi masa belajar, kita gunakan untuk engage. Masa belajar, kita gunakan untuk tidur. Melepak dengan kawan. Sedangkan anda akan menghadapi peperiksaan SPM tak lama lagi. Okey, biar kita sekarang tutup handphone, kita fokus pada belajar. Bila perlu baru buka, tak terganggu. Bila belajar, kita akan fokus belajar. Ya? Jadi mudah-mudahan cabaran ini anda dapat lalui. Okay, kalau family ada maklumkan pada mereka, masa anda belajar, saya tak diganggu. Pukul berapa mereka tahu. Jadi mak, pak tak suruh kita. Mak pak selalu suruh kita. Tengah belajar pun, tolong mak. Tetapi kalau mak tahu kita sedang belajar, dia akan tak bagi kita bekerja. Faham eh? Jadi kita tahu rutin harian kita, lekat jadual waktu belajar kita pukul berapa, kita tak diganggu. Tempat belajar usahalah cari ya. Kalau kita rasa tak cukup tempat kita belajar sempit, cari tempat lain usaha. Boleh belajar. Jangan belajar sambil baring. Jangan belajar sambil baring, kita akan tidur. Jangan belajar sambil berderak, jadi buaya. Belajar duduk. Kalau nak belajar sambil duduk. Ada orang belajar sambil jalan, tak apa. Asalkan berjalan ataupun duduk. Jangan baring. Sebab kalau jalan tak tidur. Tapi kalau kita belajar sambil baring, kita akan tidur. Tak tidur. Kita baca buku, tertidur. Ya. Jadi kita belajar fokus. Musim sekarang adalah untuk ada jawablah soalan-soalan ulang kaji bagi-bagi. Jawab soalan ulang kaji. Tak tahu topik itu, baru cari buku. Okey, topik ni aku tak tahu, baca. YouTube banyak. Tengok dekat YouTube. Cara belajar sekarang, cara belajar online. Siapa yang tidak ada topak-topak lah, beli handphone. Beli dengan apa? Tak mahal handphone sekarang kan, dia 300 kan. Beli handphone, topak. Tak lama. Jangan jadi alasan cikgu saya tidak ada internet, tak ada telefon. Itu cabaran. Kena beli telefon yang murah-murah tu, internet, ada internet free, pakai, dan cuba belajar. Kalau kita buat ulang kaji, banyak fotokopi dekat internet, soalan-soalan tahun lepas, jawab. Tak faham, soalan tu tak faham, buka buku atau buka internet, cari jawab. Jadi sekarang, cara pembelajaran yang boleh kita buat adalah ulang kaji soalan-soalan contoh, soalan-soalan yang hampir sama, soalan tahun lepas, tapi kita jawab dengan cara tengok buku. Baca-baca, tak faham. Okey, buka buku, tengok. Buka topik ni tengok. Maka kita akan tahu. Yang kita tak tahu tu, kita akan tahu. Yang tahu, okey.
Tapi kita tak tahu, kita akan rujuk buku, rujuk internet, mana maklumat, kita akan jawab. Tak pun semak lah. Sebab kita memang mencari jawapan. Tetapi bila kita nak buat ujian, maka kita tak tengok apa-apa. Kita jawab, kita akan uji dekat mana kita mampu. Jadi bermaksud kalau anda boleh, masa anda jawab soalan itu, rujuk buku. Rujuk buku buat dapat jawapan. Tapi kalau rajin, dalam minggu depan, cuba jawab balik kertas yang sama. Adakah betul semua? Tak betul. Kita akan lupa. Tak apa, jawab balik. Tapi kita anggap betul exam. Wow, praktis. Pada andainya soalan keluar exam macam tu, kita akan suka. Dapat A, kan B, kan C, kan? Dan tak gagal. Sebab kita dah belajar yang kita tak faham. Itu cara belajar yang terbaik. Waktu anda sebulan ni, ialah jawab soalan peperiksaan dan cari jawapan di mana sumber-sumber. Buku ke, tanya kawan ke, tanya mak ke, tengok YouTube ke, tengok di sumber-sumber maklumat yang ada dan jawab. Soalan belakang ke, soalan jawapan ke, mana-mana. Jadi anda boleh jawab dengan betul semua dan minggu depan cuba jawab balik tapi tanpa melihat sumber-sumber lain, jawab. Tengok berapa praktis anda. Kalau exam, keluar macam ini, SPM, keluar benda yang sama, anda tak percaya. Kalau lah banyak kali, anda dah mahir kita jawab. Jadi, tempat belajar kita langsung tu. Cari tempat yang sesuai. Pastikan tempat belajar tadi, perkara ketiga tu, tempat belajar di mana? Tempat yang ada pengudaraan segar. Cahaya cukup. Bayangkan kalau cahaya tak cukup, gelap. Kita boleh tidur. Udara segar. Pernafasan. Dan suasana yang tak bising. Kalau bising, tak siap kita belajar. Cari tempat yang tak bising, yang kita boleh belajar dengan tenang. Kalau boleh belajar waktu malam pun boleh, tengah-tengah malam. Orang-orang sekarang, budak-budak sekarang suka belajar waktu siang. Tetapi kalau main game, tak tidur. Boleh tak sekarang, masa anda main game, tukar main game kepada belajar. Ramai yang main game. Sampai pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi main game. Kita tukar game, simpan buku anda buka. Boleh. Sebab anda dah biasa main game. Betul kan? Biasa main game. Tengah malam main game lagi sampai ke siang. Okay. Sekarang tukar. Game simpan, keluar buku ulang kaji, jawab. Itu yang terbaik. Okay. Kalau family masa tu dah tidur. Masa siang, kita main. Tapi masa malam kita start. Siang tidur, waktu malam kita study. Salah. Sebab kita mencari masa yang terbaik supaya kita tak ada gangguan. Kita boleh buat yang terbaik. InsyaAllah ya. Itu cabaran-cabaran. Dan anda kena ada persiapan anda menghadapi SPM. Nak pergi perang, kena bersiap sedia. Fizikal anda kena kuat lah. Kalau kita asyik demam, macam mana nak ambil SPM? Sekarang kita kena tahu, kena bersenam juga. Okay, jangan buat asyik cempu ya. Satu hari tak, kena keluar rumah. Persediaan mental. Okay, positif. Apa yang kita buat positif. Persediaan emosi kita. Okay, kita pergi satu-satu lah. Okay, fizikal pula. Kita pergi satu-satu. Fizikal anda. Yakin bila kita berusaha, kita akan dapat. Yakin. Fizikal kita kena apa? Tidur yang cukup. Kena riadah. Penting sekali. Kemudian, kita kena pastikan bahawa kita bersenam tu untuk kecerdasan diri kita. Tunjukkan selesa bila kita mengulang kaji. Kita kuat. Kalau demam, tak boleh nak mengulang kaji. Okay, pasal emosi pula. Perasaan kita. Perasaan kita adalah dalam keadaan yang tenang. Tenang jiwa kita. Jangan kita gaduh dengan orang, benci orang, berkonflik dengan keluarga, adik-beradik. Dah di rumah kan. Tak tegur siapa lagi, bergaduh adik-beradik. Dah bergaduh, bising-bising. Orang nak study, bergaduh lagi. Kita tak tenang. Ya. Kemudian yang ketiga, kita kena maafkan semua orang. Kalau kita tahu kita salah ke tak salah, kita maaf. Jangan buat lagi. Kita maaf, kita buat salah, ngaku sejalah. Kita sendiri. Ya, jangan dekat. Dan kita hendaklah biasa kawal perasaan kita, jangan cepat melenting, marah balik, jadi bergaduh. Kalau orang marah kita diam, duduk, bercakap baik dengan orang, positif. Jangan buruk sangka, orang ni buruk sangka. Kita melabel orang ni buat andaian dia tak betul. Dan kita beri pandangan kepada kawan-kawan. Tak info kawan, kau dah belajar mana? Aku dah belajar ni. Mesej kawan, WhatsApp kawan, kita support kawan, kawan support kita. Sebab kita menghadapi keadaan dengan betul motivasi. Baik, mental, akal. Kita faham bahawa elak memfokuskan kepada perkara lain. Banyak kita nak fikir, nak buat benda, nak jalan shopping, nak lepak dengan kawan.
Banyak benda yang kita fikirkan, tapi sekarang kena fokus kepada peperiksaan. Walaupun kita dapat gagal, kita kena positif. Aku belajar untuk dapat kejayaan. Walaupun C, B ke, cuba usahakan. Baik, beri keutamaan kerja yang penting. Elak fikir pendetak faedah, ulang kaji, buat ujian peperiksaan. Sebab kita faham, ujian tu adalah benda biasa. Semua orang kali anda akan tempuh juga SPM. Walaupun ditunda. Ditunda lagi. Tapi anda uh, tak mengambil SPM. Kena ambil juga. Walaupun ditunda, kena ambil SPM juga nanti. Jadi, bersedialah anda ya. Kesian rohani pula. Jangan tinggal solat 5 waktu. Allah bagi kita rezeki. Allah bagi kita kepandaian. Kita bersyukur kepada Allah. Tak doa, ya Allah berilah aku ketenangan, mudah aku faham bila belajar doa. Baca Allah maftah alina hikmatan sya'alina min fadha'il rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, setiap kali belajar, baca doa. Setiap kali doa, ya Allah, mudahlah aku baca buku ni. Soalan yang aku baca ni keluar dalam exam, ya Allah. Yang aku tak tahu, jangan keluar. Jadi, ya, kita doa selalu, ya Allah. Allah memudahkan kita baca buku mudah ingat. Tak tahu cakap Arab, cakap Melayu. Ya Allah, aku nak baca buku, bagilah aku mudah ingat. Doa tak bisa, ya Allah, kenapa lah? Jangan ya, jangan marah. Jangan berdesak pula. Kita harapkan Allah reda dengan kita, Allah terima kita sebagai hamba. Ya Allah sayang kita. Kita solat jangan tinggal. Bercakap baik, banyakkan baca Quran. Sebab dengan cakap yang bagus ini, badan kita ni air. Ada kristal air. Bila kita cakap bagus, kita badan kita ni jadi bagus. Jadi kalau kita baca Quran, bayangkan telinga kita dengar kata-kata yang bagus. Mata kita membaca ayat Quran yang bagus. Kita membaca dengan telinga, dengan mata, dan gelombang itu air kristal jadi kuat. Jadi siapa-siapa yang nak keadaan yang kuat, kena solat dan kena baca Al-Quran selalu. Masalah. Baca. Cuba tanya siapa-siapa yang menghadapi SPM tahun lepas. Sebelum-sebelum ni. Kenapa mereka berjaya? Sebab mereka membaca Al-Quran. Ya, cuba tengok. Banyakkan berzikir kepada Allah dan bersalat kepada Nabi Muhammad. Berzikir, ya Allah, banyak zikir. Zikir munajat. Itu cuba kita tenangkan diri. Semua doa. Doa. Tenangkan hati kita, insyaAllah. Kita tenangkan. Jangan gelisah cakap. Kenapa begini? Kita salah ke Allah. Kenapalah waktu COVID ini pula aku habis SPM, kenapa tak orang lain? Allah rezeki kadar anda tahun 2020, puasa 2020, untuk anda cabarannya inilah. COVID tiba-tiba berlaku pada anda yang hadapi SPM. Maka terganggu. Bukan anda saja tahu, semua orang terganggu. Dengar aku saja terganggu kerana SPM. Tidak, bukan anda seorang. Ramai orang yang dah dewasa, yang berkejaya menganggur. Ramai orang berhenti kerja. Orang pencap PT3. Tak ke mana PT3 mereka. Dan hal itu selepas ini. Budak itu janda. Semua orang terlibat. Tak kira siapa terlibat dengan masalah COVID ini. Dan anda kena berusaha baik. Setiap orang Allah berikan cabaran, kita kena lalui. Ujian kepada kita. Terusnya, kita lihat. Matematik nak dapat A. Semua kena yakin. Apa subjek pun anda kena yakin. Anda boleh buat bila anda belajar. Anda kena yakin. Aku belajar. Aku yakin boleh berjaya. Kita perlukan masa dan usaha betul-betul. Usaha. Apa yang anda buat sekarang? Masa yang anda ada sekarang, apa yang anda gunakan? Sebab kalau anda guna betul-betul, matlamat anda untuk percaya dalam SPM, insyaAllah akan tercapai. Jadi, gunakan masa, usaha betul-betul untuk cari matlamat anda, insyaAllah. Cuba lihat simbol. Ya. Dia dalam keadaan ikhtikaf. Cuba lihat. Bagaimana seorang yang gigit? Simbol. Cakap bahasa apa ni? Nampak. Simbol. Dia seorang yang pelari kecut. Yang paling laju di dunia. Matlamat dia adalah untuk membuat rekod yang paling jauh sekali yang boleh dia buat. Nak tunjuk bahawa SPM itu, kalau kita dah usaha betul-betul, maka SPM tu kita akan berjaya.
Masa SPM, masa kita menjawab tu, jawab yang terbaik. Dia berlari, lari yang terbaik. Dia guna segala ilmu yang ada, latihan yang dibuat, dan akhirnya bila peperiksaan, dia lalui dengan mudah. Tengok cara dia berlari, kita senang. Dan tengoklah juru kamera tu berlari. Itu laju berlari, tapi dia lari. Dia betul tenang sekali. Okay, boleh faham ya? Tunjuk kepada anda bahawa untuk cemerlangkan diri kita ini, latihan kena cukup. Baik ya, dia buat. Kita pun sama juga. Baik, okay, cuba lihat. Apa yang dia buat hari-hari? Kalau kita seorang pelajar, bangun, kita buat latihan. Dia bangun tidur, fikirkan latihan. Kita sebagai seorang pelajar, bangun tidur, fikirkan latihan. Persiapan kita untuk menghadapi SPM. Bayangkan kita menjadi sibuk. Kita dah belajar betul-betul, kita gigit usaha, SPM kita senang. Bukan kita kena susah tak? No. Cuba tengok, muntah, terbaring. Don't give up. Dia usaha juga sebab fizikal dia cukup penting. Pada benda fizikal. Mental, emosi dia. Dan akhirnya dia berjaya. Nampak? Maka kita pun boleh juga berjaya. Jadi sekarang ini, sama ada kita nak jogging atau nak pecut. Itu tak lama. Bergantung kepada diri kita. Nak butang jogging ke, nak butang pecut. Ataupun butang yang satu lagi. Tak buat apa-apa. Jadi kita nak fikirkan bahawa kita kena pecut sekarang. Tekan dia. Nak tidur, nak belajar. Hutang tidur. Kita tidur. Kita sendiri menentukan. Kita nak belajar, nak tidur. Nak main game, nak belajar. Nak tengok TV, nak belajar. Nak main handphone, nak belajar. Banyak gangguan, tetapi kita kena lalui. Masa anda, tenaga anda, fokus anda, tumpuan anda kepada itu yang kena. Itu cemerlang. Cuba lihat. Penjadual anda, masa orang semua sama lah. Ada siang, ada malam. Dan aktiviti sama. Kalau dulu kita lihat. Kita dalam kehidupan seharian kita. Dulu kita kat sekolah. Pukul 6 sampai jam 1 kita di sekolah. Tapi sekarang kita di rumah. Jadi kita kena disiplinkan diri belajar di sekolah dengan rumah. Cuma tempat tu juga. Kita belajar di situ saja. Kemudian pukul 1 hingga 2 kita berehat juga. Okay. Kita boleh solat, kita boleh makan, mandi. Kemudian 2 sampai 4 belajar lagi. Okay. Lepas 2 jam. Tadi kat sekolah, cubalah kita ada belajar online ke. Tadi kita belajar kat sekolah. Petang kita belajar 2 sampai 4. Kemudian 4 hingga 6 kita bersenam sikit, kita riadah sikit. Walaupun ada COVID, jangan perjalanan berkemah dengan kawan-kawan kita bergerak. Pukul 6 ke 7 waktu itu kita nak solat maghrib, kita nak makan malam, kita nak isyak. Okay, 8 sampai 10 kita sekali balik. 2 jam. Dapat petang 2 jam, malam 2 jam. Waktu tengah malam orang tidur. Okay, kalau anda berminat, kalau anda suka, boleh buat pada waktu malam. Pukul 2 pagi, 3 pagi, maka petang anda boleh, di waktu, dalam waktu pembelajaran anda, mungkin anda boleh cari ruang untuk anda berehat. Nampak? Petang mungkin anda 4 sampai 5 boleh tidur sekejap. Untuk yang anda nak tidur sekejap, malam anda boleh belajar. Tengok masa, tempoh masa. Itu pula pada anda mencari inilah masa yang lebih kurang. Ya. Okay, ini masa jadual waktu, ini contoh. Kita kena tahu waktu belajar kita, waktu mana kita nak, waktu petang kita belajar, waktu malam kita belajar. Kita berulang kaji, latihan. Ya. Baik, tumpuan yang sepenuhnya untuk mencapai matlamat sekarang. Cuba ini, cuba sama-sama anak-anak sekalian, anak-anak pelajar SPM, cuba anda ambil kertas, lukis begini. Coraknya. Ada 6. Di mana anda jumpa benda ni? Ini adalah sarang lebah. Sarang lebah. Kita guna nama baru lebah. Di sarang lebah ini ialah dalam bentuk yang sempurna sekali. Bola sepak bentuk begini. Cantum-cantum jadilah bola sepak. Cuba anda buat. Kalau anda boleh buat, anda orang hebat. 1 minit. Cuba siapkan seperti kertas A4. Ambil kertas A4. Okay, kertas A4. Dalam masa 1 minit. Cuba anda buat letak tengah-tengah. Lebar. Dapat. Kalau anda boleh jawab dengan pantas, okay, ada orang yang terbaik. Ini senang nak mengukur yang mana ada hebat. Kita kehebatan kita tak mana. Tengok sarang lebah ya. Bentuk sarang lebah tu macam tu. Usaha bersungguh-sungguh untuk capai matlamat. Jadilah ada orang yang memilih
Nak tekan button ni untuk gagal ke berjaya? Berjaya. Gagal. Ada terpulang pada anda nak jadi orang berjaya atau gagal. Usaha ada sekarang. Tak ada siapa yang nak tolong anda. Anda berusaha. Nampak kalau kita usaha? Orang usaha, agaknya kalau ditarik yang besar tu boleh tarik tak? Tak mungkin. Lain-lain dia guna alat, apa korek. Korek, dapat lah. Kalau pakai tangan, tak boleh. Berat tu. Kena guna alat. Jadi kena guna batu lah. Kalau anda rasa sekarang anda tak mampu nak capai A, okay, jangan putus asa. Anda cuba gunakan kaedah-kaedah lain. Tanya kawan, tanya cikgu, tengok internet banyak. Cuma maklumat kat YouTube, anda type je maklumat keluar, belajar. Sebab kita dapat satu yang besar. Kecil-kecil biasa. Kecil-kecil dapat, tapi yang besar, kena usaha lebih. Okay? Jangan begini. SPM dah dekat, tapi usaha pun tidak. Berakal je, asyik merekod, main game, bangun, tidur. Bangun tidur, makan. Lepas tu main game. Takut seorang pelajar, dia tak jangan main game lagi. Kalau boleh anda tutup handphone game ada ML ke PUBG ke, tak main apa benda game-game TikTok ke, anda kena tutup. Waktu belajar, WhatsApp pun tutup. Fokus belajar. Kalau tidak, anda akan terganggu. Menjadikan benda yang lama yang kita buat. Kena berubah. Kalau tak percaya, jangan jadi macam ni. Berakal, cara usaha, malas. Anda menentukan masa depan anda, cuba. Dan jangan jadi orang yang bawah tu putus asa sudah. Walaupun dekat je dia nak berjaya sudah. Masa dah dekat dah. Kan? Dia baca buku putus asa, malas sudah. Biarlah gagal-gagal lah. Jadilah orang macam atas, gigih usaha. Dan dia tahu masa depan kejayaannya adalah sekarang. Jangan putus asa. Walaupun ada asyik exam dapat gagal, tapi belum tentu anda gagal terus. Okay? Jadi, usahalah terus baik yang termampu yang anda buat, reda. Setelah kita dah usaha. Orang macam ni, cuba lihat. Orang yang terbaik ialah orang yang guna akal berfikir cara. Kaedah yang betul. Orang yang paling depan, dia gunakan otak dia berfikir kaedah yang terbaik. Akhirnya jadi bola, dia akan tolak dengan mudah. Orang lain tolak dia biasa. Jadi gunalah akal, fikir kaedah, cara. Dalam keadaan pandemik sekarang, bukan menjadi alasan, tetapi carilah jalan. Bagaimana kita nak jadi orang yang terbaik? Tolak, ubah cara sehingga dapat cara yang terbaik yang anda mampu. Kita ada otak, semua sama. Binatang ada otak, tapi kita kurang hebat. Allah bagi kita akal, otak yang hebat, gunakan akal kita untuk berfikir, buat yang terbaik. InsyaAllah, kita pandai kan, guna otak kanan. Ini kita akan sambung nanti seterusnya. Kita guna otak kiri, otak kanan. Cuba lihat, tangan mana, kaki mana. Kaki, lihat kaki. Kaki mana yang berpusing? Kaki mana yang berpusing? Cuba lihat, kaki mana yang berpusing? Baik, cuba lihat. Ini kaki. Kaki kiri atau kanan. Ini kita panggil kaki yang sebelah kiri atau kanan. Anda nampak? Arah mana dia putar? Cuba lihat. Arah mana dia putar? Ada orang nampak kaki kiri. Dia putar lawan jam. Okey, siapa yang nampak kaki kanan, dia ikut arah jam. Kalau kiri, lawan jam. Kalau kaki kiri, lawan jam. Okey, itu menunjukkan anda menggunakan otak apa. Siapa yang nampak kaki kiri, maka dia guna otak sebelah kanan. Siapa yang nampak kaki kanan, dia guna otak kiri. Okey, apa penting otak kiri, otak kanan dia? Apa penting otak kiri, otak kanan? Cuba tengok. Bila kita belajar, ya, anda faham otak kiri ni dia lebih kepada bahasa, angka, perkataan matematik tu, logik akal, saintifik, tetapi belah kanan dia lebih kepada seni, imaging, music. Gabungkan benda tu jadi hebat. Jadi kalau dapat anda belajar, boleh dengar music instrumental, bukan anda kata lagu. Belajar ni dalam bentuk bahasa. Tapi anda dengar muzik yang kosong. Bukan muzik yang ada lagu. Bila ada lagu terganggu ya, kita akan nyanyi. Tapi dengar muzik yang kosong. Cerita muzik laut tu, ada kali kita belajar. Dia pun otak kiri, otak kanan. Kenapa kita belajar guna otak kiri, otak kanan ni? Adalah kita nak gabungkan dua-dua. Contohnya muzik. Ada sebenarnya tak lagu, ada muzik lagu masuk. Kalau kita nak lukisan ada perkataan yang ada warna-warni, nampak cantik. Okay. Jadi keperluan kita guna otak kiri, otak kanan. Ini mungkin dalam satu slot saya akan terangkan ini.
Baik, contoh begini kita lihat, bila kita gabungkan benda itu buat peta minda, nota-nota dalam bentuk agam map, mapping, imaginasi, kita gambarkan benda itu, kita ada impian, kita bayangkan, otak kiri, otak kanan. Okay? Dan lelaki sebenarnya beza dengan perempuan sebab lelaki fokus satu kerja. Jadi, sebagai lelaki, jangan sibuk buat kerja lain, fokus belajar, belajar. Kalau perempuan, dia boleh belajar, dia buat kerja, tak masalah. Dia tolong mak masak, tak masalah perempuan. Dia masak mak, dia belajar, tak boleh main buku. Tapi lelaki, kalau belajar, belajar. Dia tak boleh. Dia kena fokus satu kerja. Okay? Beza lelaki perempuan sama juga. Okay, dan ini, saya nak terangkan lagi tentang cara belajar anda. Okay, cukup. Ini masa akan datang kita akan tentukan ni tipe yang kita ini tentang gaya belajar. Mungkin video saya akan datang, kita akan katakan gaya belajar ini, cara-cara belajar anda, mungkin boleh ikut nanti. Spesifik, iaitu cara orang berjalan, jadual. Anda akan berjaya dan cemerlang jika anda berani membuat perubahan. Kena berubah. Cuba lihat, anda ada tangga yang banyak, tetapi tangga ini tak guna. Bayangkan, orang cerdik, macam mana dia buat? Dia guna tangga, letak kat dinding. Dia terpajak. Satu tangga pun dah cukup. Tak payah susu banyak-banyak tangga. Satu tangga pun dah cukup. Orang ni, dia menggunakan, orang ni tak mana tak tahu. Mungkin orang ni dekat ramai-ramai orang tu. Ataupun seorang-seorang. Jadi, nak selesa kadang-kadang, tapi kita nak mudah, tapi rupanya susah. Fikirkan yang sesuai, naik tangga apa atau lift. Kita menentukan pilihan, nak lompatkan, nak bunuh diri. Ini bunuh diri namanya. Jangan bunuh diri. Walaupun berani, bertempat juga. Okay. Dan happy selalu, senyum selalu. Terima kasih. Kalau nak belanja, ini adalah Facebook saya, ini adalah IG saya. Untuk bersama dengan anda semua. Saya cakap dia, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya hari ini. Terima kasih.